Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah benar pengalaman diri saya sendiri. Bukan hendak membuka pekung di dada, namun saya berharap dengan perkongsian ikhlas ini dapat memberikan sedikit panduan bagi mereka yang ingin membuat pelaburan pertama mereka demi masa depan yang bahagia. Pengalaman pertama pelaburan saya adalah dengan membeli pinjaman ASB. Sekitar tahun 2013, tak silap saya, sebanyak RM200,000 untuk saya dan RM200,000 untuk isteri. Dan cara saya membeli adalah dengan membayar setahun bayaran bulanan untuk ASB. Jadi saya tak perlu memikirkan pembayaran bulanan lagi. Di awal tahun hadapan saya hanya pergi ke RHB Bank, keluarkan duit dividen ASB dan saya bayar untuk tahun berikutnya. Dan Alhamdulillah ada lebihan dalam RM1,000 sebagai bonus untuk saya dan keluarga. Begitulah setiap tahun. Selepas 4 tahun saya merasakan ia satu bebanan. Sebab yang pertama, nak apply loan kereta, loan rumah, loan peribadi tak boleh. Sebab beban hutang saya terlalu tinggi disebabkan loan RM200,000 ASB tersebut. Dan yang kedua, dividen ASB dari tahun ke tahun makin menurun dan menyebabkan saya terpaksa top up untuk bayaran bulanan tahunan tersebut. Dan akhirnya saya menutup akaun tersebut. Hingga tahun ini dividen ASB terus menurun dan pelaburannya menjadi tidak efektif sama sekali. Dan pengalaman kedua, pelaburan saya dengan Bursa BSKL tahun 2018. Saya mengikuti kursus berbayar sebanyak RM4,000 selama 4 hari dan saya membuat keuntungan di awalnya dengan pelaburan sebanyak RM15,000 duit bonus kerja. Disebabkan ketamakan dan tak sabar, mungkin kurang ilmu, maka saya gagal. Habis semua duit pelaburan saya lebur. Dan di situ saya dah tawar hati dengan saham. Tetapi isteri saya ada membeli saham yang diurus jual beli oleh third party yang diberi nama Essence Forex. Setelah setahun saya mengikuti perkembangan Essence Forex, keuntungan setiap bulan yang dibuat oleh isteri, maka saya pun study prospek saham tersebut. Dan ternyata lebih dari 10% keuntungan setiap bulan. Dan pada September 2019, saya mengorak langkah, menguatkan tekad, meminjam bank RM100,000 untuk melabur dan segala keuntungan saham ini saya akan bayar loan selama 3 tahun. 4 bulan pertama cantik performance dan saya dapat perolehan melebihi dari bayaran bulanan loan tersebut. Dan semua keuntungan dibayar terus untuk melunaskan saya punya pinjaman. Masuk bulan ke-5 menunjukkan penurunan dan bulan ke-6 lebur sama sekali. Duit RM100,000 hanya tinggal RM15,000 dalam akaun saham saya. Dan itu pun dibekukan kerana terdapat laporan polis tindakan diambil kepada warga Malaysia yang mengendalikan saham tersebut. Sampai sekarang saya terpaksa membayar hutang saham tersebut. Kini dengan Public Gold untuk menjadi priority dealer, ketika itu saya hanya membayar RM12,200 dan bagus, sekurang-kurangnya duit itu menjadi emas simpanan saya. Dan saya boleh simpan emas tersebut di dalam tangan saya. Apa-apa jadi pun emas ada dalam tangan saya. Walaupun saya tidak buat sales, emas dalam tangan saya. Itulah beza yang amat ketara pelaburan saham BSKL, Forex, ASB dan jual beli emas. Kita dapat ketenangan jiwa, tidur tenang dengan emas kita. Pagi-pagi sambil berjogging boleh buat gold facilitation dengan pelanggan-pelanggan yang berpotensi. Boleh close order pelanggan sambil beriadah bersama keluarga. Dan inilah freedom of life yang kita mahukan dalam hidup. Tak perlu nak memikirkan masalah bos, masalah anak buah. Itu tak kena, ini tak kena, semua tak kena. Tapi sebaiknya mana yang baru nak berkecimpung dalam pelaburan emas, sambil bekerja, sambil buat gold facilitation. Dah dapat pendapatan pasif yang melebihi dari pendapatan aktif, sama ada nak teruskan bekerja, terpulang kepada anda.
Jadi kesimpulan dari apa yang saya kongsi dengan anda sebentar tadi, saham bursa dan forex penuhi ilmu terlebih dahulu untuk beroleh keuntungan. Jangan bergantung harap pada orang untuk main saham bagi pihak kita. Kita sendiri yang menentukan masa depan kita, untung atau rugi. Jangan meminjam untuk main saham dan forex. ASB, bagi yang mengharapkan dividen tahunan untuk membayar bulanan untuk tahun demi tahun, itu sudah tidak mampu terjadi. Untuk anda membuat simpanan wang, anda boleh memaksa diri untuk menyimpan di ASB. Tapi harus diingat, nilai wang terkesan dengan inflasi. Mungkin RM200,000 anda 15 tahun akan datang sudah tersusut nilainya menjadi RM170,000 saja. Sebab apa? Kita dah lihat apa yang berlaku kepada wang RM50. Kalau dahulunya RM50 penuh troli, dan sekarang penuh plastik bag saja. Emas adalah peraburan terbaik jangka panjang, tidak terkesan dengan inflasi. Seekor kambing tahun 1400 tahun yang lalu, zaman Khalifah, boleh dibeli dengan 1 dinar emas. Begitu juga sekarang. Itu sebabnya banyak negara-negara besar sekarang berpusu-pusu untuk menyimpan emas negara mereka. Negara Amerika kukuh kerana simpanan emasnya yang cukup banyak. Jadi kita seharusnya memulakan langkah pertama kita untuk menyimpan emas. Sekali kita mulakan, selama-lamanya kita akan terjebak dalam simpanan emas. Sebab emas hukumnya menarik, duit kertas hukumnya menolak. Itu sebabnya bila kita ada duit di tangan, kata tangan untuk membeli. Pantang tengok offer di Shopee, Lazada dan Pasaraya. Tetapi emas kita akan ketagih menyimpan dan terus menyimpan. Dan itulah aura emas. Tak percaya? Cuba beli tengok emas-emas anda. Yang pertama, kayu perahu ke Pulau Jawa menghilang dahaga si air nira. Pelabur bijak, aman jiwa. Pelabur ikut-ikutan, jiwa sengsara. Salam Nusantara.